Pernah rasa diperhati? Pernah terfikir kenapa iklan muncul tak lama selepas kau bincang sesuatu? Bukan kebetulan, bukan sihir, dan bukan sekadar algoritma pintar. Itu kerana mereka dengar, lihat, dan catat. Bukan semalam, tapi sejak bertahun-tahun yang lalu. Inilah kisah di sebalik tirai digital. Tentang bagaimana privasi telah dikorbankan atas nama keselamatan. Dan ini adalah bahagian 4 dalam siri Top 15 Teori Konspirasi yang jadi kenyataan. Dalam bahagian 3, kita dedahkan eksperimen sifilis yang dibiarkan selama 40 tahun. Tanpa rawatan, tanpa ampun. Dan hari ini, kita alih pandangan ke dunia moden, di mana pengintipan tak perlu mikrofon, kerana kau sendiri yang pegang perantinya. Tahun 2013, seorang lelaki bernama Edward Snowden melarikan diri dari Amerika, membawa ribuan dokumen sulit. Apa yang dia dedahkan menggoncang seluruh dunia. NSA, Agensi Keselamatan Kebangsaan Amerika, telah mencipta sistem pengawasan terbesar dalam sejarah manusia. Bukan untuk intip pengganas sahaja, tapi semua orang, setiap panggilan, setiap message, setiap email, setiap carian Google, direkod, disimpan, dianalisis, tanpa kau sedar dan tanpa izin kau. Peranti di tanganmu bukan sekadar telefon, ia adalah tingkap dua hala, yang kau buka sendiri tanpa sedar siapa yang sedang melihat dari baliknya. Syarikat teknologi besar seperti Google, Facebook dan Apple dituduh bekerja sama dengan kerajaan membenarkan akses ke data pengguna. Semua atas alasan keselamatan negara. Snowden dedahkan program-program seperti Prism, Xkeyscore dan Tempora, sistem yang boleh lihat sejarah pelayaran internet, panggilan Skype, fail yang dihantar, malah lokasi waktu sebenar kau berada. Dan yang lebih menakutkan, bukan hanya rakyat biasa yang dipantau. Pemimpin dunia pun tak terlepas. Chancellor Jerman Angela Merkel, telefon pribadinya turut direkod. Kedutaan-kedutaan negara sahabat pun disadap. Semua tanpa mereka tahu. Jadi bila kau fikir, aku tak buat salah, buat apa risau? Ingat, yang disimpan bukan hanya kesalahan, tetapi kebebasan kau. Kerana bila cukup data dikumpul, siapa saja boleh dijadikan suspek, atau musuh, atau mangsa. Dan dunia hanya tahu semua ini, kerana seorang lelaki sanggup korbankan negaranya sendiri untuk kebenaran. Edward Snowden kini hidup dalam buangan. Diharamkan kembali ke tanah airnya kerana dia bocorkan apa yang selama ini disimpan, bahawa kita semua sedang diperhati. Tapi jika sistem boleh dengar dan lihat segalanya, siapa pula yang kawal mereka? Dan jika telefonmu boleh jadi alat perisik, apa lagi yang sedang digunakan? Tunggu. Bahagian 5. Kerana kadang-kadang alasan untuk perang hanya satu pembohongan besar. Perang Iraq, senjata pemusnah yang tak pernah ada.